Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih memilih kami untuk bersama dalam Bicara Naratif pada malam ini. Semestinya anda sedang mengikuti kami di saluran berita RTM TV1 dan penseriman secara dalam talian di RTM Klik. Hari ini pembukaan bagi sesi persekolahan baru bagi adik-adik yang akan memulakan persekolahan sama ada di peringkat sekolah rendah maupun menengah. Jadi sudah pasti penumpuan pihak kerajaan, Kementerian Pendidikan memfokus kepada memperkasakan STEM ataupun sains teknologi dan juga teknologi yang berasaskan kepada kajian angkasa dan sebagainya. Jadi ia juga berlanjutan dan juga bersangkutan dengan topik kita bawakan pada malam ini, fokus untuk kita melihat bagaimana Malaysia juga tidak terkecuali dalam pembangunan teknologi angkasa. Untuk bercakap tentang pembangunan teknologi angkasa Malaysia Madani, saya maaf hati untuk bersama dengan geospesialis Tuan Haji Azli Kamil Napiah yang juga merupakan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia MAISA. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Haji? Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami. Mungkin perihal perbincangan berkenaan tentang angkasa ataupun aero angkasa ini mungkin agak jarang-jarang dibincangkan secara terbuka, tetapi kalau kita lihat kepada kemajuan di peringkat global, negara Asia seperti India juga sudah pun mula berada sebaris dengan negara maju yang lain. Di Malaysia ataupun dalam negara kita, pada permulaannya bagaimana situasi teknologi angkasa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Soalan yang sangat sinonim lah dengan keperluan negara dan juga masyarakat dunia pada ketika ini. Di Malaysia, hakikatnya kita telah mula memanfaatkan teknologi angkasa ini seingat saya seawal 80-an lagi, iaitu di mana pada ketika itu teknologi angkasa ini dimanfaatkan untuk tujuan mencari maklumat permukaan bumi, bukan saja kepada masyarakat tetapi lebih kepada penggunaan untuk tujuan ketenteraan dan keselamatan. So bertitik tolak daripada situ, negara Malaysia telah melihat bagaimana pentingnya teknologi ini untuk dikembangkan. Justru saya masih ingat lagi pada masa itu kerajaan menubuhkan apa yang dipanggil Pusat Remote Sensing Negara, iaitu memanfaatkan teknologi imej daripada satelit yang mencerak permukaan bumi untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat permukaan bumi bagi tujuan sama ada untuk mengesan, memantau ataupun membuat perancangan mitigasi selanjutnya. So bertitik tolak daripada itu, negara melihat keperluan teknologi ini dah semakin meningkat. Jadi menjelang akhir 90-an, negara juga telah dilengkapkan dengan beberapa infrastruktur yang menyokong kepada pengoperasian dan memperoleh data-data daripada satelit ini secara berterusan. Kalau sebelum ini negara lebih bergantung kepada stesen penerima bumi negara-negara jiran. Tetapi sejak tahun 2000, negara telah mula memiliki kemampuan untuk menerima data daripada satelit dan memiliki stesen penerima bumi sendiri. Ini memberi satu kelebihan kepada negara kerana kita dapat maklumat dengan lebih cepat. Untuk setiap hari apabila ada pencerapan berlaku. Dan selanjutnya, sehingga ke hari ini kita lihat banyak penggunaan yang melibatkan imej satelit dimanfaatkan dalam pelbagai bidang di seluruh negara. Imej satelit ataupun penggunaan geomapping itu bukan kita saja bercerita tentang teknologinya itu dalam skala yang besar, tetapi penggunaan domestik ataupun pengguna dan konsumer juga dimanfaatkan, malah sehingga sekecil telefon bimbit juga memanfaatkan teknologi yang diperoleh imejan ataupun datanya itu daripada pemperolehan satelit. Cuma apabila kita bercerita tentang tadi disebutkan bermula tahun 2000, kita sudah mula mempunyai satelit itu sendiri. Tempoh hari juga kita menyaksikan satelit terbaru yang dilancarkan oleh negara kita. Jadi perihal konsep untuk kita bukan saja sebagai consumer, pengguna, tetapi kita juga sebagai mungkin pengeluar, pembangun teknologi dan juga mereka yang berkongsi teknologi itu mungkin dengan negara-negara yang membangun lain. Baik, Agensi Angkasa Malaysia atau MAISA kita adalah sebuah jabatan penuh kerajaan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Pendekatan kita di peringkat awal ialah untuk memastikan teknologi ini menghasilkan manfaat yang besar kepada masyarakat secara keseluruhannya. Justru
kita banyak menumpukan kepada aktiviti-aktiviti hiliran ataupun downstream kita panggil, ya. Okey. Maksudnya kita perlu memperkenalkan teknologi ini kepada masyarakat secara terus. Contohnya bagaimana teknologi imej satelit ini dimanfaatkan oleh para petani kita. Bagaimana teknologi imej ini juga boleh memanfaatkan para nelayan kita untuk menangkap ikan dan pelbagai lagi. So justru kalau kita melihat kemampuan negara pada hari ini, setelah lebih 20 tahun berkecimpung dalam teknologi angkasa ini, kita telah sampai ke satu peringkat yang agak matang, di mana negara kita telah berupaya memaksimumkan kelebihan teknologi remote sensing ini, sehingga ke hari ini kita telah mencipta tidak kurang daripada 50 sistem aplikasi berteraskan teknologi remote sensing ini. Satu jumlah itu dalam besar. tempoh berapa tahun ni? Dalam tempoh sejak 1997 sehingga ke hari ini. So yang paling aktif sekali ialah sejak 2008. So jadi dari hasil daripada pembangunan aplikasi ini, rakyat dapat merasai betapa pentingnya teknologi ini dalam menguruskan kehidupan. Dalam konteks melihat sumber, dalam konteks menangani bencana, dan juga dalam konteks perancangan satu-satu pembangunan. Ini memberikan satu perkara yang penting dalam pembangunan teknologi angkasa itu sendiri. Sebab kita melihat sekiranya pengguna ini telah mula memanfaatkan teknologi, maka kita kena memastikan kesinambungan pembangunan teknologi untuk meneruskan perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Sebab itu hari ini setelah lebih 20 tahun, kita nak melihat bukan sahaja kita sebagai pengguna, tetapi bagaimana kita nak bangunkan teknologi itu dalam negara kita untuk menyokong kepada permintaan sedia ada dan juga masa akan datang dalam negara kita. Tapi Tuan Haji, teknologi angkasa ini tidak hanya berkisar kepada teknologi satelit dan penggunaan satelit semata-mata. Apakah benar perkara itu dibahaskan? Ya, benar. Sebab teknologi angkasa ini begitu luas bidangnya. Yang saya sebut remote sensing itu hanya satu bidang. Sebahagian saja. Kita ada juga lagi yang berkaitan dengan teknologi angkasa komunikasi umpamanya. Yang kita bersiaran hari ini, kita menggunakan telefon pintar kita, ya. Begitu juga dengan teknologi angkasa yang berkait dengan penentu kedudukan ataupun dengan izin Global Positioning System. Yang mana kita hari ini kalau nak pergi ke mana-mana dah kita tidak perlukan map secara fizikal, tetapi kita gunakan konvensional tidak perlu. Sudah ada yang memacu arahnya umpamanya. So jadi ini adalah satu elemen-elemen yang saya kira tepat pada masanya untuk kita perkenalkan kepada masyarakat sekali lagi. Kerana kalau sebelum ini kita bila sebut pasal teknologi angkasa, mungkin sebahagian besar akan hanya merujuk kepada angkasawan. Sedangkan teknologi angkasa itu begitu luas. Itu baru saya bagi 3 contoh. Yang selebihnya kita pergi kepada elemen-elemen perkhidmatan umpamanya. Hari ini kalau kita bercerita pasal pelancong angkasa, kita cerita pasal melancarkan satelit ke orbit, kita memerlukan perkhidmatan pelancar. Dan ini yang diteroka oleh India satu ketika dulu, dan sekarang pun masih meneruskan perkhidmatan itu. Dan oleh kerana Malaysia ini satu negara yang terletak di kedudukan tropical, yang mempunyai jarak yang agak pendek untuk ke ruang angkasa, maka ia menawarkan satu potensi perkhidmatan pelancaran yang lebih murah. Dan ini adalah satu inisiatif baru dan peluang baru yang mungkin negara boleh teroka, supaya teknologi angkasa bukan saja mungkin menyumbang dalam aktiviti hiliran, tetapi juga turut menyumbang dalam aktiviti huluan. Dalam konteks ini ialah upstream activity.
Sebelum ini dalam satu sesi yang kita pernah bersua, kita ada membincangkan secara spesifik berkenaan dasar angkasa negara. Dalam dasar itu bukan saja berkenaan tentang pengawasan ruang angkasa, tetapi mungkin perkara-perkara yang berkaitan tentang pembangunan teknologi ataupun apakah antara hala tuju bagi ruang angkasa dan juga dasar-dasar angkasa negara. Jadi bagaimana ia boleh diterjemahkan dalam konteks kontemporari pada ketika ini, Tuan Haji? Baik, dasar angkasa negara ditubuhkan pada 2017. Ya. Walaupun negara telah mula berkecimpung dalam teknologi angkasa seawal 80-an, dasar ini bukan sahaja menggariskan secara lebih sistematik bagaimana kita hendak mengguna, memanfaatkan ataupun membangun teknologi angkasa itu bagi pelbagai tujuan dalam negara kita. Sebagai contoh, sama ada bagi tujuan keselamatan, bagi tujuan ekonomi, kesejahteraan dan juga mungkin jadi sebagai salah satu daripada sumber ekonomi baru kepada negara. So, di antara intipati dalam dasar angkasa negara yang sedang dilaksanakan oleh MOSTI melalui MISA pada ketika ini ialah dua perkara yang telah dilaksanakan sehingga kini. Yang pertama ialah memastikan satu entiti yang khusus untuk menerajui teknologi angkasa, iaitu penubuhan MISA itu sendiri. Ya, dari penggabungan daripada beberapa entiti yang berkecimpung dalam operasi dan juga pembangunan teknologi angkasa. Yang kedua, untuk memastikan aktiviti dalam negara kita seimbang ataupun selari dengan peraturan-peraturan antarabangsa yang berkaitan teknologi angkasa. Negara juga telah menubuhkan apa yang dipanggil Akta Lembaga Angkasa Malaysia. Akta 834 yang sejujurnya ialah menumpukan kepada apa yang dipanggil dengan izin space worthiness, iaitu memastikan keselamatan dalam aspek aktiviti yang berkaitan angkasa. Itu mengawasi pergerakan. Mengawasi pergerakan dan juga operasi. Apakah di peringkat tempatan saja atau ia melibatkan negara-negara bersebelahan? Baik, antara yang penting dalam Akta Lembaga Angkasa ini ialah bagaimana yang pertama, sekiranya Malaysia mampu mencipta teknologi baru ataupun manufacturing, apa juga elemen-elemen yang berkaitan angkasa, mestilah dibuat dalam keadaan selamat. Mesti mematuhi peraturan-peraturan di peringkat negara dan juga antarabangsa yang dikawasi oleh United Nations Office of Outer Space, UNOSA. So, yang keduanya ialah untuk memastikan apa juga objek yang dilancar oleh individu, syarikat atau swasta atau kerajaan dalam negara kita melancarkan, dia mestilah mematuhi prasyarat-prasyarat yang disediakan. Maknanya ada lisennya, ada permitnya dan sebagainya. Ini adalah untuk memastikan bahawa sekiranya berlaku apa-apa, negara tidak dibebankan dengan liability yang besar. Ia mesti diurus dengan betul supaya pemunya kepada aspek itu haruslah menanggung segala liability yang berkaitan sekiranya berlaku. Sebab itu kita ada dengar saki-baki pelancaran yang jatuh di beberapa bahagian dunia yang tidak sepatutnya, melibatkan banyak perbahasan berkenaan isu keselamatan ini. Ya, betul. Itulah satu perkara penting yang Malaysia telah ambil tindakan, iaitu memastikan perkara ini dapat diurus dengan baik, khususnya berkaitan dengan pelancaran, operasi dan yang berkaitan dengan debris ataupun sisa-sisa roket yang jatuh kembali ke bumi selepas pelancaran. So, perkara-perkara ini sebenarnya boleh dielakkan kerana di peringkat antarabangsa telah pun ada peraturan-peraturannya bagaimana untuk melancar dan sebagainya. Hanya tinggal dari segi pematuhan ataupun bagaimana teknologi boleh dipertingkatkan supaya meminimumkan risiko kecelakaan yang berkaitan dengan teknologi angkasa. Saya nak menyentuh tadi dan melanjutkan berkenaan status teknologi angkasa di Malaysia. Tetapi kita perlu untuk menjustifikasikan, mendefinisikan terlebih awal berkenaan tentang apakah definisi ruang udara, ruang angkasa dan apa itu aero angkasa. Bagaimana ia berada dalam lingkungan kedua-dua perkara yang melibatkan ruang udara dan angkasa ini, Tuan Haji. Baik, dari segi pemahaman untuk mudah kita memahami perkara ini,
Kalau kita lihat ruang udara, kalau di Malaysia ini kebiasaannya ruang udara ialah antara 0 sehingga 80 atau 100 km ke atas. Okey. Itu dipanggil ruang udara sesebuah negara. Walaupun tafsiran ini ada beberapa negara yang lebih suka menafsirkan beberapa jarak yang tertentu, tapi ia tidak jauh berbeza sebenarnya. Okey. Dan untuk angkasa pula, kebiasaannya untuk di Malaysia kita lebih suka menafsirkan satu kawasan yang berada sekitar 100 km dan ke atas ataupun infinity. So antara lain perbezaan ini ialah dalam ruang udara kita ada persepadanan di antara negara ke negara. Baik. So maknanya dari segi pengurusan ruang udara itu tertakluk kepada negara-negara yang tertentu. Berbanding dengan ruang angkasa lepas, kita tertakluk kepada apa yang dipanggil open sky policy. Itu di langit angkasa terbuka. lepas. Di angkasa lepas. So senang mudah fahamnya ialah siapa juga ada kemudahan, siapa juga ada kemampuan, dia boleh melancarkanlah roket, satelit dan sebagainya ke angkasa lepas untuk pelbagai tujuan lah. Walau bagaimanapun ada satu persefahaman di peringkat antarabangsa yang dipegang oleh seluruh penggiat teknologi angkasa ialah untuk memastikan teknologi angkasa ini dimanfaatkan untuk tujuan yang baik, bukan untuk tujuan peperangan dan sebagainya. So dalam bahasa Inggerisnya is a peaceful use of outer space. So jadi pemahaman ini dipegang oleh semua pihak yang bergiat aktif dalam pembangunan dan pengoperasian teknologi angkasa. Ya, tujuan penyelidikan dan juga mengetahui dengan lebih lanjut ilmu-ilmu baru yang boleh diperoleh di ruang angkasa dan juga di ruang yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini yang teramat luas. Jadi kita akan menyambung perbincangan kita Tuan Haji seketika nanti dalam Bicara Naratif. Tunai Rahmah STR Fasa 1 untuk B40. Isu rumah pendapatan kurang RM2,500 layak terima sumbangan sehingga RM2,500 bergantung kepada bilangan anak. Kerajaan juga akan memberi sumbangan tambahan RM600 juta kepada isi rumah penerima STR termiskin mengikut data IKASI. Ini bermakna keluarga dalam kumpulan miskin tegar layak terima sumbangan sehingga maksimum RM3,100. STR akan membantu meringankan beban sara hidup hampir 9 juta penerima dengan peruntukan disediakan hampir RM8 bilion. Kita tawarkan kredit e-tunai belia Rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun dengan peruntukan RM400 juta. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Maka kerajaan perpaduan dengan tegas akan melaksanakan reformasi institusi dan tata kelola yang baik. Semua agensi kerajaan termasuk LHDN, SPRM, PDRM sedang giat menyiasat salah laku rasuah dan termasuk tanpa kecuali sama ada Pandora Papers atau apa-apa saja. Dan kita tidak harus diugut untuk ditakutkan kononnya kerana membongkar.
Datuk Yang Dipertua, lanjawan ini dan kerajaan hari ini mesti berikan satu mesej yang jelas bahawa rasuah dan penyelewengan tidak boleh diteruskan lagi di negara ini. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Ya, bersua kembali dalam bicara naratif bersama dengan Tuan Haji Azli Kamil bin Apiah, Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia MAISA. Tuan Haji, kita menyentuh penerusan, kita lanjutkan perbincangan kita berkenaan tentang status terkini teknologi di Malaysia. Tadi sudah disentuh berkenaan apa yang dimiliki, apa yang sudah dilancarkan pun apa yang sudah dibangunkan. Tetapi atmosfer, ambience itu perlu dipelbagaikan, diperhebatkan supaya persekitaran itu mengangkasakan minda dan pemikiran ke arah teknologi dan juga sains angkasa. Dahulu saya teringat belasan tahun dahulu program angkasawan pertama negara, Datuk Seri Shah Muzaffar, mendapat sambutan menggalakkan. Malah anak-anak di sekolah amat teruja untuk menyertai bidang sains dan menjadi angkasawan. Tetapi perubahan dari semasa ke semasa, sains seolah-olah semakin dipandang sepi. Apatah lagi sains angkasa. Jadi bagaimana kita ingin menginjak kepada pembangunan sains angkasa kalau kita tidak membudayakan pendidikannya? Ya. Benar, kita pernah melalui zaman-zaman keemasan kita dalam teknologi angkasa apabila angkasawan kita yang pertama, Datuk Seri Muzaffar, memberi satu impak yang cukup besar kepada generasi muda kita. Sungguh pun demikian, dalam aspek membangun satu-satu teknologi, dia tidak hanya bergantung kepada satu faktor. Okay. Ya. Faktor yang perlu dilihat juga ialah bagaimana untuk memastikan kesinambungan ataupun momentum minat generasi muda kepada sains sebabnya, apatah lagi sains angkasa, ya, berterusan. Dan malah kalau boleh, sekiranya di penghujung kerjaya seorang student itu, dia telah ada ekosistem yang boleh menerima student ini untuk bekerja di bidang yang diminati. So sebab itu kita melihat perlunya bukan saja kesinambungan, tetapi faktor yang boleh mewujudkan ekosistem pekerjaan pada generasi muda yang berkait dengan teknologi angkasa. Sebab itu kita dalam dasar angkasa negara sendiri, bagaimana kita dalam teras nombor 4 ialah untuk memastikan wujudnya ekosistem industri tempatan yang boleh diperkasakan sama ada dipertingkatkan keupayaannya, kerana di dalam negara kita sendiri pun ada beberapa syarikat, ya, yang telah mula bertapak dalam aero angkasa, dan mungkin mereka memerlukan sedikit saja lagi lonjakan untuk mereka meneroka teknologi angkasa. Malah kita juga mendapat senarai yang cukup baik terhadap syarikat-syarikat pemula. Ya, ini private public partnership. Ya, ini dalam konteks kerjasama antara swasta dan kerajaan, di mana kerajaan biasanya akan memberikan facilitation ataupun bantuan-bantuan yang diperlukan, tidak semestinya dalam bentuk pendanaan, tetapi aspek-aspek yang lain juga. Tujuan kita ialah untuk supaya pembangunan industri ini bukan saja dapat menguasai teknologi angkasa itu sendiri, tetapi menyediakan ruang-ruang pekerjaan baru.
Kerana teknologi angkasa sentiasa berubah dari masa ke semasa. Okey. Dan kalau kita dapat lihat Malaysia bukan ketandusan pakar. Okey. Kita ada pelajar-pelajar yang begitu cemerlang dalam bidang masing-masing, khususnya angkasa. Tetapi oleh kerana kita tidak ada ekosistem untuk kesinambungan pelajar-pelajar ini bekerja dalam negara kita, maka mereka terpaksa mencari luang dan peluang di luar negara. Push factor itu kurang. Kurang. So jadi inilah dalam dasar angkasa negara ni kita memastikan ada beberapa program-program besar supaya dia menjadi pencetus kepada tumbuhnya peluang-peluang pekerjaan baru. Contohnya kita sedang rangka untuk melancarkan satelit remote sensing baru negara yang memiliki spesifikasi 50 cm resolusi imejnya. InsyaAllah penghujung 2025 atau awal 2026. Dan yang keduanya seperti dimaklumkan oleh Kerajaan Negeri Sabah sebelum ini, iaitu negara berpotensi untuk meneroka perkhidmatan pelancar roket. Untuk melancarkan satelit di angkasa negara. Saya lihat dua program besar ini boleh menjadi pencetus kepada tumbuhnya industri-industri tempatan yang berkaitan dengan sama ada dari segi pembuatan, pembekalan, bahan api dan sebagainya. Apatah lagi di Malaysia ini kita telah lama ada sektor E&E yang telah berkembang pesat, dan ini sebenarnya antara instrumen-instrumen penting dalam memperkasa teknologi angkasa. Tambahan pula seperti yang saya sebutkan tadi, industri-industri yang berkecimpung dalam aero angkasa yang sedia ada boleh saja meneroka ruang baru untuk dipertingkatkan keupayaannya kepada teknologi angkasa. Tuan Haji, ilmu angkasa atau sains angkasa, malah teknologi angkasa ini dia berkembang pesat sejajar dengan kehendak keinginan untuk meneroka ruang perspektif ilmu yang baru. Bukan saja dalam bidang kejuruteraan, komunikasi, tetapi juga dalam bidang geologi, meteorologi, malah kini sudah menggunakan ruang angkasa untuk pendidikan dari segi payu perubatan, payu teknologi dan juga pendidikan-pendidikan yang akan memanfaatkan humankind ataupun manusiawi. Jadi apakah sebenarnya manfaat sains angkasa ini perlu untuk dijadikan satu teras dalam pembudayaan kita, bukan hanya kepada pembangunan teknologi, tetapi pembudayaan ilmu sains angkasa itu perlu diperhebatkan. Kita faham era selepas COVID, post COVID ini, kita tengok bagaimana teknologi angkasa ni sangat teknologi hari ini sangat diperlukan dalam mengurus kehidupan kita. Tidak kira sama ada teknologi angkasa dan sebagainya, tapi teknologi perlu untuk kita mengurus kehidupan kita. Justru saya lihat ruang dan peluang untuk memperkembang teknologi ini bukan saja di peringkat pakar-pakar teknologi, tapi kita inginkan ia menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat kita. Contohnya hari ini, saya selalu beri contoh ini yang saya rasa agak mudah dipahami. Saya sendiri sebagai anak petani, saya hanya memantau bendang arwah ayah saya di kampung melalui teknologi satelit. So jadi kalau saya boleh melaksanakannya dan kemampuan itu tidaklah begitu rumit, ia tidak menjadi sukar untuk para petani satu ketika nanti boleh memantau pekerjaan dan sawah mereka menggunakan teknologi. So ini yang saya kata, bukan saja kita ingin membudayakan di peringkat pakar-pakar, tetapi kalau boleh teknologi ini diguna pakai setiap hari. Sebagaimana kita gunakan selular, sebagaimana kita menonton TV. Dan ruang ini telah pun tersedia sebenarnya kerana kemajuan teknologi hari ini telah memungkinkan pengguna-pengguna menggunakan teknologi ini tanpa perlu bersusah payah lagi berbanding dengan cara konvensional sebelum ini. Saya kira itu satu perkara yang berpotensi untuk disebarluaskan dalam negara kita. Yang keduanya ialah trend pendidikan masa ini. Kita lihat semakin banyak pendidikan ini telah meluas dalam aspek pendigitalan dan menggunakan platform-platform teknologi dalam semua
perkara. Ini menjadi pendorong atau motivasi yang baik kepada pelajar-pelajar kita lah. Kerana berbanding kita sebelum ini, zaman saya bersekolah dulu, amat sukar kita nak melihat komputer. Hari ini komputer telah menjadi kelaziman dalam kehidupan kita, dan ini sepatutnya boleh menjadi satu motivasi yang lebih baik dalam memperkenalkan teknologi angkasa. Saya cukup bimbang kalau masyarakat kita masih berasa takut apabila menyebut teknologi angkasa. Ya, betul, teknologi angkasa memang teknologi maju, tetapi dia bukanlah satu teknologi yang terlalu rumit untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Ya. Apatah lagi dalam penciptaan kita hari ini pakar-pakar tempatan kita pun telah mempunyai keupayaan untuk mencipta beberapa komponen umpamanya yang melibatkan teknologi angkasa. Saya pernah melihat satu syarikat tempatan yang mencipta satu propulsion roket yang berasaskan teknologi hijau, dan ia menjadi permintaan tinggi daripada luar negara. So ini satu budaya yang saya rasa yang boleh kita sokong pembangunan dia, kerana teknologi boleh saja dicipta kita tanpa memerlukan bantuan orang lain. So ini satu perkara yang saya rasa di pihak kami satu kemajuan yang negara patut pupuk. Okey. Ya, sebab itu kita perkatakan tadi lebih banyak projek yang diinisiatifkan, lebih banyak ruang pekerjaan akan diwujudkan dan lebih banyak ruang pendidikan dan juga graduan yang akan berkecimpung dalam bidang ini. Sedikit juga kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan tentang Malaysia Space Exploration 2030. Ini mungkin bunyinya terlalu bercita-cita tinggi tapi tidak salah untuk mengimpikan bintang. Apatah lagi kalau tersasar pun akan jatuh ke bulan. Itu kata pepatah dan juga peribahasanya. Jadi apa mungkin kita berupaya merealisasikan Malaysia Space Exploration ini? Baik, untuk kita menguasai satu-satu teknologi ataupun kita mencipta satu-satu keupayaan, kita haruslah memiliki satu perancangan yang sistematik. Kita lihat satu, saya ambil contohlah. Mengapa negara maju begitu bersungguh-sungguh untuk pergi ke Marikh, planet Marikh, dan Amerika pun hari ini telah mewar-warkan bahawa mereka akan terbang semula ke bulan untuk turun semula menjejaki bulan. Faktor hasil geologi? Ya, antara yang menjadi motivasi kepada usaha ini ialah memanglah sampai satu peringkat mereka akan sampai ke Marikh ataupun kembali semula ke bulan. Tetapi apa yang lebih penting ialah sepanjang perancangan itu, sepanjang perjalanan dia meneroka sama ada hendak ke Marikh atau bulan itu, berapa banyakkah teknologi yang boleh dicipta. Ini sebenarnya yang memberikan perkara penting kepada satu-satu usaha atau perancangan, kerana setiap teknologi baru yang dicipta, dia akan menghasilkan impak ekonomi. So itulah sebabnya kita kata kita perlukan satu perancangan yang besar, bukanlah terlalu ambitious bahasa orang putih itu kan, terlalu ambitious, tetapi teknologi angkasa asasnya memang teknologi maju. Itu perkara yang kita tak boleh nafikan. Yang keduanya, hari ini negara-negara maju telah sampai ke proof ataupun ujian-ujian sistemnya telah sampai ke planet yang sejauh itu. Ini bermakna teknologi bukan lagi mustahil, dan ia masih memberi ruang yang cukup baik untuk dibangunkan pada masa hadapan. So saya kira apa juga yang dilaksanakan bagi memastikan perkara-perkara yang kita rancang ini dapat kita capai ialah bagaimana kita melaksanakan setiap peringkat itu. Kita tidak merancang satu pembangunan teknologi secara terus, apatah lagi yang melibatkan teknologi angkasa. Kita mulakan dari peringkat yang kita mampu sehingga ke peringkat seterusnya, peringkat demi peringkat. Jadi ini adalah satu sama juga yang dilakukan oleh negara-negara maju yang sebelum ini. Kita ambil contoh India umpamanya. Mereka juga telah membangunkan teknologi angkasa ini secara berperingkat. Daripada asalnya mengguna
sebagai pengguna dan akhirnya mereka menguasai teknologi dan mencipta teknologi. Okey. Ya, kita cerita negara maju seperti Amerika. Mereka juga telah mengalami pelbagai penderitaan sepanjang pembangunan teknologi angkasa. Mereka kehilangan sekitar lebih daripada 12 astronot sepanjang pembangunan teknologi itu. Jadi saya kira bukanlah satu perkara yang mustahil untuk Malaysia merangka satu perkara yang besar, tetapi ia masih dalam usaha untuk kita capai melalui peringkat yang disusun yang dengan lebih. Seketika nanti kita akan bercerita lebih lanjut bagaimana penggunaan teknologi angkasa ataupun satelit ini untuk menghadapi sebarang bentuk bencana ataupun contingency plan kepada pengurusan negara. Kita akan bersua kembali dalam Bicara Naratif. Untuk pelajaran jaga perpaduan ini, saya akan gunakan segala usaha mengelak dan alam khianat dari rasuah yang berlebihan. Saya telah melaksanakan janji RM5 juta telah diberi kepada lembaga pengguna sekolah dalam pendidikan kepada rakyat. Bukan fakta lawan dengan rasuah. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Mengukuhkan peranan NSRC jumlah 10 juta ringgit disediakan bagi geran pengoperasian. Bank negara juga akan menguatkuasakan dasar kill switch kepada semua institusi perbankan bagi membolehkan pengguna sendiri mengambil tindakan segera membekukan akaun mereka termasuk kad ATM daripada digunakan sekiranya terdapat aktiviti yang mencurigakan. Masalah muflis. Rakyat yang diisyar muflis berhak diberikan peluang kedua, terutama jumlah hutang yang agak kecil. Setakat Januari, lebih 260,000 kes muflis telah direkodkan yang turut melibatkan anak-anak kita, majoritinya Melayu yang punya potensi menyumbang kepada ekonomi negara. Saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Malaysia berupaya diangkat semula di persada dunia sebagai negara kukuh dan kuat. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Kita mahu negara ini dikenali dengan semangat baru, semangat rakyat yang faham erti kebebasan dan kemerdekaan. Saya percaya tema ini akan kekal relevan, akan diwacanakan sebagai satu iltizam dan pendekatan untuk menyelamatkan negara. Dan tahun ini kita mulakan projek raksasa, bukan projek besar mega, tetapi membaiki 400 klinik daif dan 380 sekolah daif. Semua sekolah daif dikenal pasti oleh Kementerian Pendidikan, 400 klinik daif oleh Kementerian Kesihatan, dan kita siapkan dana tambahan 1.2 bilion ringgit untuk maksud ini. Dan kita akan berikan beberapa kelonggaran tentang had sebut harga perolehan kerja kebaikan, walaupun ada proses tender tapi dipercepatkan supaya kita boleh jangka siap sekolah-sekolah ini diduduki oleh anak-anak kita sebelum akhir tahun.
Ya, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Malam ini cukup istimewa. Kita bercerita tentang pembangunan teknologi angkasa Malaysia Madani. Pembangunan teknologi yang kita perlu ke hadapan dan juga perlu kita gerakkan secara bersama. Tuan Haji, tadi kita bercerita tentang bagaimana meletakkan teknologi angkasa itu dalam sekecil-kecil kehidupan seharian. Tetapi untuk agenda kerajaan dan agenda Malaysia Madani, ia diarahkan atau diusahakan untuk mungkin contingency plan ataupun untuk menangani isu kebakaran, banjir dan juga isu-isu endemik ataupun pandemik yang mana melihat kepada geomapping ataupun mapping di kawasan-kawasan yang terjejas tersebut. Jadi apakah ini boleh berhasil untuk kita realisasikan secara sepenuhnya dalam masa terdekat? Ya, oleh kerana kita telah mula berkecimpung dengan teknologi angkasa lebih awal dari dalam aktiviti hiliran. So kalau dalam konsep negara madani pada hari ini, kita melihat elemen kemampanan itu sangat penting, iaitu apabila kita boleh memanfaatkan teknologi angkasa bagi tujuan pengurusan kita, sama ada pengurusan sumber, pengurusan bencana dan sebagainya. So hari ini teknologi angkasa boleh dikatakan dimanfaatkan hampir seluruh dunia. Contohnya dalam kita memantau penerokaan hutan kita. Okey, ya. Penerokaan hutan ini adalah satu perkara penting, yang mana sudah gondol, yang mana masih telah lagi diteroka, dan oleh kerana satelit ini dia berupaya mencerap data setiap hari. So jadi kita ada satu siri maklumat. Apakah ia real time? Ya. So maknanya ia dicerap hari ini. Kalau contoh di Malaysia hari ini, satelit akan lalu di antara pukul 9 ke pukul 3 petang setiap hari. Dan dia akan menghasilkan maklumat permukaan bumi lah. Di situ kita akan lihat sama ada kita nak gunakan untuk tujuan memantau penerokaan hutan atau kita nak pantau aktiviti tanaman padi kita ataupun beberapa aktiviti lain lagi lah di atas permukaan bumi kita. Dan dalam aspek pengurusan sumber air umpamanya, memang remote sensing ini tidak dapat menembusi permukaan bumi, khususnya di Malaysia, kerana permukaan bumi Malaysia kita ni heterogeneous, ya, pelbagai jenis. Jadi apa yang kita boleh manfaatkan ialah bagaimana kita menganalisa atau mentafsir maklumat satelit ini secara tidak langsung. Sebagai contoh, Maisal juga pernah bersama-sama di Jabatan Mineral Geoscience umpamanya untuk melihat di manakah adanya potensi air bawah tanah di batuan keras. So, dan ia telah pun dapat dibuktikan dengan pembinaan 9 buah telaga tiup di mana dapat dimanfaatkan oleh rakyat secara keseluruhan lah di kawasan yang telah menghadapi isu bekalan air umpamanya. So ini salah satu daripada contoh bagaimana teknologi satelit ini dimanfaatkan bagi kemampanan pengurusan sumber kita di dalam negara. Begitu juga ada halnya kalau kita bercerita bagaimana teknologi angkasa ini dimanfaatkan bagi tujuan kawalan pengurusan bencana umpamanya. Kita ada banjir di Malaysia ni, kita boleh katakan hampir setiap tahun kita mengalami banjir, tanah runtuh, kita ada kebakaran hutan, kebakaran terbuka dan sebagainya. So ini adalah elemen-elemen yang dapat dibantu oleh teknologi angkasa bagi tujuan pengesanan, pemantauan dan juga mitigasi. So umpamanya macam kita ambil contoh banjir umpamanya, ya. Kita merupakan antara agensi teknikal yang membantu pengurusan bencana negara di bawah NADMA. Ya, kita ada, memang kita tahu kawasan-kawasan yang berkemungkinan banjir walaupun kita menghadapi pelbagai ketidaktentuan cuaca di akhir-akhir ini, ya, climate change yang begitu ketara dan sukar diramalkan. Walaupun kita masih dapat maklumat-maklumat yang boleh dimanfaatkan melalui teknologi saya, iaitu contohnya kita dapat mengenal pasti keluasan kawasan banjir. Dan ini bagi tujuan mitigasi dan juga perancangan membantu, ya. Khususnya sebagai contoh kalau pihak Kementerian Kesihatan umpamanya, ya, untuk membantu masa-masa banjir, dia mesti
tahu kat mana nak meletakkan klinik-klinik bergeraknya, supaya tidak juga terlibat di dalam banjir. Dan ini juga penting, maklumat-maklumat seumpama ini. Begitu juga dengan bagi tujuan menyelamat. Kalau kerajaan melihat pusat-pusat pemindahan, kita kena pastikan daripada awal pusat pemindahan ini tidak berada di dalam kawasan banjir yang terlibat. Begitu juga kalau kita cerita bagaimana kerajaan umpamanya untuk membantu rakyat melalui subsidi. Kita boleh lihat melalui analisa atau sistem yang kita bangunkan ini, boleh menunjukkan kawasan-kawasan kampung, tawanaman yang terlibat, dan mungkin boleh sampai ke peringkat bilangan penduduk yang terlibat untuk kita bantu dan beri subsidi umpamanya. So itu dalam konteks bencana banjir. Begitu juga dengan bencana tanah runtuh umpamanya. Oleh kerana teknologi satelit ini memberikan maklumat yang berulang-ulang di satu-satu tempat. Dia ada siri maklumat. Di situ kita boleh manfaatkan dia bagi tujuan pencegahan, dari peringkat awal, iaitu kebiasaannya tanda-tanda tanah runtuh ini akan dapat dikesan beberapa tempoh awal sebelum ianya berlaku. Di samping kita nak memastikan bahawa faktor-faktor pemula kepada satu-satu tanah runtuh itu boleh dilihat tanda-tandanya melalui imej satelit. Dan itu antara dua contoh. Kalau saya bagi contoh lain ialah seperti mana kita lihat satu ketika dulu negara berhadapan dengan jerebu yang agak kritikal, sehingga diisytiharkan darurat. Dan melalui teknologi satelit juga kita dapat menentusahkan di mana punca asal jerebu itu atau kebakaran terbuka yang berlaku. Dan ini memungkinkan pihak-pihak penguatkuasa untuk melaksanakan urusan mereka, khususnya kalau kita terlibat dalam isu-isu pembakaran terbuka di dalam negara kita sendiri. So ini boleh dimanfaatkan melalui teknologi angkasa. Apa yang disebutkan tadi, penggunaan teknologi dan juga maklumat daripada pencerapan teknologi satelit ini akan memberikan raw information ataupun maklumat yang bersifat asli leluhurnya. Tetapi untuk mentafsir maklumat itu, apakah ia satu lagi bidang penugasan yang memerlukan kepakaran, kemahiran, malah fokus dalam bidang sains angkasa ataupun setiap bidang itu, maupun geomineral, geosains, pertanian dan sebagainya? Hari ini kita banyak bercerita pasal geospatial, ilmu geospatial ini. Dalam konteks memanfaatkan teknologi angkasa, khususnya remote sensing, apa yang kita tekankan di sini ialah bagaimana kita nak memanfaatkan teknologi ini sebagai salah satu daripada penyelesai masalah, isu. Justru kalau kita inginkan teknologi ini menjadi penting dalam penyelesaian satu isu, kita mesti juga memiliki kemahiran dalam menganalisa khususnya data-data satelit yang tertentu untuk kita hasilkan produk yang mampu membantu penyelesaian kepada isu. So dalam konteks ini, kebiasaannya di Malaysia bukan saja kita menggalakkan pelajar-pelajar kita menguasai ilmu remote sensing itu sendiri, tetapi mereka juga mesti memiliki ilmu bidang mereka sendiri dengan lebih baik. Contohnya, kalau kita hendak memanfaatkan bagi tujuan sumber marine menggunakan teknologi angkasa, sekurang-kurangnya pelajar-pelajar kita itu mesti memiliki ilmu marine, oceanography. Begitu juga dengan perhutanan. Dia mesti memiliki ilmu perhutanan sebelum memanfaatkan teknologi sebagai tools kepada penyelesaian terhadap satu-satu isu itu. Memerlukan banyak bidang kepakaran. Dia tidak bergantung kepada satu-satu aspek saja. Dalam aspek teknikal pula, teknologi angkasa umpamanya,
memang kita tidak boleh lari daripada kejuruteraan angkasa, ya, dan seumpamanya. Dan itu memang satu bidang yang memang telah pun dimulakan di pelbagai peringkat, sama ada di peringkat menengah ataupun universiti dalam negara kita. Okey. Tinggal lagi seperti yang kita sedia maklum, kita mesti ada satu ekosistem yang baik untuk pelajar-pelajar kita ini menterjemahkan kepakaran mereka, memanfaatkan ya, dan sudah tentu dia akan menghasilkan sumber ekonomi baru kepada negara. Okey. Sebab itu dalam konteks mewawarkan ini mungkin nanti saya akan kita berehat dulu seketika, Tuan Haji, dan kita akan kembali selepas ini semuanya dalam Bicara Naratif. Menyokong menu ramah tu kan, kita dapat tengok dalam menu tu ada air lengkap dengan protein semua. Amat bagus lah menu ramah ni. Saya tak pernah try lagi sebab ni pun first time ni jalan-jalan dekat ni terjumpa satu stiker kan, dia punya signboard menu ramah tu kan. Tapi saya pernah dengar lah pasal menu ramah ni. Saya akan try dalam hujung-hujung bulan lah kot. Hujung-hujung bulan kan mungkin dalam kita perlukan kan, kita akan try lah. Tapi kalau kita tak perlukan, mungkin kita akan bagi kepada orang yang perlukan lah. Biasa daripada sekarang kan ekonomi kita banyak masalah ekonomi lah. Jadi kalau dalam RM5 tu Acik rasa berbaloi lah. Kalau boleh lah. Boleh membantu rakyat. Macam nasi ke apa tu, bolehlah RM5 tu. Dengan sayur sikit dan ikan. Berbaloi lah rasanya. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744. Sejak awal pagi tadi, operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah RM6 juta. Ia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh janji. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Pengangkutan rel dan bas di bawah prasarana kerajaan meneruskan inisiatif PAS bulanan MY50 DNF kepada Kementerian Pengangkutan kerana ia memberi manfaat kepada 180,000 pengguna. Cara rintis memperkenalkan PAS perjalanan tanpa had MyBAS50 untuk manfaat rakyat Johor baru yang menggunakan perkhidmatan bas henti-henti di bawah program SPST. RM180 juta program SPST termasuk luasan pelaksanaan program ke Bandar Melaka, Kuching dan Kota Kinabalu.
Bagi kita bersua kembali dalam bicara naratif pembangunan teknologi angkasa Malaysia Madani. Tuan Haji, fokus dan mungkin hala tuju untuk pembangunan teknologi angkasa ini membantu kerajaan bukan saja melalui peruntukan yang disalurkan, tetapi dasar-dasar yang akan dibangunkan dan juga apa jua inisiatif yang akan digerakkan kelak oleh pihak kerajaan dan juga pihak yang terpapit. Baik, kita ada gariskan beberapa hala tuju untuk lebih kurang 10 tahun akan datang menjelang 2030. Sebelum saya sebutkan 3 hala tuju penting ini, saya boleh kongsikan bahawa teknologi angkasa di Malaysia ini sekurang-kurangnya memberi manfaat kepada 3 aspek. Yang pertama aspek keselamatan, kedua aspek ekonomi, ketiga aspek kesejahteraan hidup, dan juga yang terakhir ialah aspek penguasaan teknologi. So dalam rangkuman ketiga-tiga ini kita harapkan dalam dasar yang kita laksanakan dan juga beberapa peraturan yang telah kita bangunkan melalui akta lembaga dan juga pelan strategik industri angkasa negara, kita harapkan teknologi angkasa mampu bertindak sebagai sumber ekonomi baru negara menjelang 2030 dan mampu menyumbang sekurang-kurangnya 1% daripada keluaran dalam negara kasar, lebih kurang 10 bilion untuk 2030 nanti. Dan apabila kita bercerita pasal bagaimana kita nak merangsang pertumbuhan industri tempatan dalam sektor angkasa, sudah tentu kita harapkan dengan adanya aktiviti seumpama mampu menterjemahkan atau membuka sekurang-kurangnya 5,000 ruang pekerjaan baru kepada generasi muda akan datang. Dan pada masa yang sama, apabila kita telah menguasai teknologi dan kita pun memiliki keupayaan untuk mengkomersialkan maklumat permukaan bumi, sudah tentu kita harapkan sikit sebanyak sekurang-kurangnya sektor ini akan menyumbang sekurang-kurangnya 40 juta setahun dalam nilai rantaian perniagaan yang berkaitan dengan maklumat. Seterusnya kita merangka supaya Malaysia sekurang-kurangnya boleh mencapai tahap keupayaan sendiri sekurang-kurangnya 40 ke 50% dalam teknologi angkasa pada masa akan datang, dan antara sasaran kita ialah Malaysia akan menjadi teratas dalam 3 negara di rantau Asia Tenggara dalam penguasaan teknologi angkasa. Dan sudah tentu untuk menggembling hala tuju ini, antara elemen yang kita sedang rangkakan ialah bagaimana kita nak menarik pelabur-pelabur baru ke negara kita yang boleh membantu kita merealisasikan pembangunan teknologi angkasa dalam negara kita. Sebab itu kita ada mendapat satu peluang yang agak baik dalam tahun ini apabila 2023 telah menawarkan satu peluang kepada teknologi angkasa menjadi satu nexus di dalam 5 kali ini. 23 hingga 27 Mei. 23 hingga 27 Mei, dan antara fokus kita dalam 5 ialah bukan sahaja Langkawi International Forum sebagai satu forum teknologi angkasa yang kita sedang pergiatkan. Ia termasuk juga pameran yang berkaitan dengan teknologi angkasa. Malah lebih penting lagi ialah kami sedang merangka perbincangan 2 hala bilateral